Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua murid tahun 6. Okay, hari ini kita akan belajar tentang mesin kompleks, iaitu salah satu topik yang terakhir ya. Topik yang hujung dalam tahun 6. Okey. Dalam mesin kompleks ni apa yang akan kita pelajari, iaitu yang pertama, okey, cuba tengok yang pertama iaitu mengenal pasti mesin ringkas yang terdapat dalam mesin kompleks. Ini ada kaitan dengan apa yang kita dah belajar pada minggu lepas, iaitu kenal pasti dalam mesin kompleks sebenarnya ada mesin ringkas. Okey. Yang kedua, mengitlak mesin kompleks terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Dan yang ketiga adalah menjana idea kepentingan mesin lestari. So hari kita nak belajar dua mesin, satu mesin kompleks, satu lagi mesin lestari. Apa dia mesin lestari? Okay, sekarang kita tengok dulu apa itu mesin kompleks? Okey. Mesin kompleks adalah alat yang terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Bermaksud kalau ada dua mesin ringkas dalam sesuatu alat, kita panggil dia sebagai mesin kompleks. Kalau kamu masih ingat lagi, minggu lepas kita dah belajar kita ada berapa mesin ringkas. Ingat lagi tak? Berapa mesin ringkas? Ada satu, ada dua ke, ada tiga ke, ada berapa mesin ringkas? Ingat lagi? Hello? Kita ada 7 mesin ringkas. Okey. So hari ini kita nak belajar tentang mesin kompleks. Mesin kompleks adalah gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Bermaksud kalau dia ada dua mesin ringkas, maka kita panggil dia mesin kompleks. Kalau dia ada tiga mesin ringkas, maka kita juga panggil dia sebagai mesin kompleks. Kalau sesuatu alat tu dia hanya ada satu saja mesin ringkas, kita tak panggil dia sebagai mesin kompleks. Itu okey. So kita dapat tahu bahawa mesin kompleks adalah alat yang terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Maka kita panggil dia sebagai mesin kompleks. Okey. Mesin kompleks yang pertama adalah gunting. Apakah mesin ringkas yang ada pada gunting? Okey, sekarang cuba perhatikan Saya nak dalam kelas ni tolonglah bersuara Tolong sometimes kamu bolehlah buka mic. Bila tanya tu jawab Macam saya kat sorang-sorang je. Boleh? Ke semua semua dalam kelas ni memang mic rosak ke? Ya? Betul. Okey, saya ingatkan semua mic rosak. Type pun tak apa, at least ada respon. Saya ingatkan mic rosak ataupun keyboard pun rosak. Okay, sekarang cuba tengok yang pertama. Apakah mesin ringkas yang ada pada gunting? Yang pertama ada mesin baji. Bajinya ada dekat mana? Bajinya ada pada bilah. Kalau kamu ingat kembali, baji adalah satu alat yang di mana hujungnya tajam, hujungnya runcing. Ingat lagi tak baji? Baji digunakan untuk memotong, untuk memisahkan sesuatu objek. Okey. So, mesin ringkas yang ada pada gunting yang pertama adalah baji. Baji ada pada bilah gunting tersebut. Contoh baji yang lain, kita ada pisau, kapak, cangkul. Satu lagi kita ada penyendal pintu. Walaupun kita tahu penyendal pintu tu bukanlah untuk memotong, memisahkan, tetapi dia juga digunakan untuk memberhentikan objek yang bergerak. Okey, tu yang pertama. Okey, mesin ringkas yang ada pada gunting yang kedua adalah tuas. Okey. Tuas kalau kamu ingat lagi, dia ada 3 bahagian. Dia ada daya, dia ada fulcrum dan dia ada beban. So gunting juga ada tuas. Anak panah tu ditunjukkan tuas pada pemegang. Pemegang tu bertindak sebagai kita kalau letak tangan kita kat situ kan. Itu sebagai apa? Beban ke, daya ke, fulcrum? Apa dia? Daya tak salah saya. Ya, bagus. Daya. Fulcrumnya di mana?
Tengah. Ya, bagus. Sini adalah fulcrum. Sini adalah daya Dan yang kat sini ni adalah beban. So, mesin ringkas yang kedua yang ada pada gunting adalah tuas. Okey. Sekarang kita cuba tengok dulu. Mesin ringkas yang ketiga yang ada pada gunting adalah skru. Okey. Dia akan menyantumkan dua bilah dua bilah gunting tersebut. Okey, so kita ada 3 mesin ringkas dalam gunting. Yang pertama ada baji, yang kedua ada tuas dan yang ketiga adalah skru. Maka gunting bolehlah kita katakan sebagai mesin kompleks. Okey? So, sekarang kita tengok contoh yang seterusnya iaitu pengasah pensel. Pengasah pensel yang macam mana yang saya maksudkan? Yang ini pengasah pensel yang mechanical ni. Okey, dalam pengasah pensel ini ada beberapa mesin ringkas. Sebab pengasah pensel ni adalah mesin kompleks. Okey, apakah kita cerakinkan mesin ringkas yang ada dalam pengasah pensel ini. Yang pertama dia ada roda dan gandar. Okey, saya ulang balik. Roda dan gandar adalah macam mana kita nak tahu roda ini kat sini yang kita putarkan. Kita akan putar, betul tak? Kita akan putarkan pemegang tersebut. Gandar dia dekat sini. Gandar adalah rod yang menghubungkan roda tersebut. Okey, roda dan gandar. Pada pemegang pengasah pensel tersebut. Kita akan putar pengasah tu untuk kita tajamkan pensel tersebut. Okey, yang pertama kita ada roda dan gandar. Yang kedua ada gear. Okey, ingat tak gear? Gear tu adalah, macam mana kamu nak tahu dia gear atau tidak? Ini kamu nak tahu. Dia adalah silinder yang bergigi. Yeah, dia ada silinder yang bergigi. Silinder yang bergigi. Macam ni, saya buat macam ni, dia ada bergigi lah ya. Ada tak elok lah pula ni, salah. Bergigi kat sini contoh. Okey, silinder yang bergigi sebab apakah fungsi gear? Gear untuk melajukan, memperlahankan atau mengubah arah sesuatu mesin. Okey, gear juga terdapat dalam jam tangan. Dekat mana lagi gear? Pada mana? Jam tangan, lagi pada pemukul telur. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga ada baji. Okey, baji adalah digunakan untuk mengasah pensel tu lah, menajamkan pensel tersebut. Dia akan potong kayu tu untuk tajamkan pensel tersebut. So kita ada 3 juga mesin ringkas pada pengasah pensel. Okey, faham ya? Boleh ikut tak? Faham? Kat mana gear, kat mana baji, kat mana roda dan ganda dan juga gear. Okey, contoh yang seterusnya adalah basikal. Okey, basikal juga merupakan mesin kompleks di mana ada pelbagai jenis mesin ringkas yang bergabung untuk menghasilkan satu mesin kompleks iaitu basikal. Okey, ini adalah gambar basikal. Mesin ringkas yang pertama yang ada padanya adalah tuas. Okey, tuas. Kat sini adalah fulcrum. Okey, sini adalah fulcrum. Boleh? Yang kedua, ada skru. Skru untuk mencantumkan komponen-komponen yang ada pada basikal. Okey, skru. Yang kedua, kita ada gear pada basikal untuk melajukan basikal, memperlahankan basikal, okey. Dan yang ketiga, yang keempat adalah roda dan ganda. Dekat mana roda dan gandanya? Pada pedal basikal. Okey, pedal ini adalah roda, ganda ni adalah rod yang menghubungkan roda tersebut untuk kita kayuh basikal tersebut. Okey, maka pada basikal kita ada 4 mesin ringkas. Yang pertama tuas, yang kedua skru, ketiga gear dan keempat roda dan gandar. Okey, cara macam ni sebenarnya kita cerakinkan, kita cerai-ceraikan mesin ringkas yang ada pada basikal. Okey, namanya maksudnya kita sedang mencerakinkan mesin ringkas dalam
mesin kompleks. Okey. Yang seterusnya adalah pengetip kuku. Okey, pengetip kuku pun sebenarnya mesin kompleks. Apakah mesin ringkas yang membentuk pengetip kuku ni? Okey, yang pertama, okay, perhatikan. Mesin yang pertama adalah tuas. Okey, yang ditunjukkan itu adalah fulcrum. Fulcrum yang pemegang ke atas ni adalah daya beban pada kat sini. Okey. Yang kedua adalah baji, sebab baji adalah hujung yang tajam, hujung yang runcing yang digunakan untuk memotong, memisahkan. Okey, maka pada pengetip kuku kita cuma ada dua sahaja mesin ringkas. Ingat mesin kompleks terdiri daripada dua atau lebih mesin ringkas. Kalau hanya ada satu sahaja mesin ringkas, kita tak panggil dia sebagai mesin kompleks. Kalau ada dua dan lebih, baru kita panggil dia sebagai mesin kompleks. Okey, sekarang yang seterusnya adalah jam tangan. Jam tangan juga merupakan mesin kompleks. Okey, kita tengok yang pertama. Apakah mesin ringkas yang ada pada sebuah jam tangan? Okey, dia ada skru. Skru kat mana? Skru di bahagian belakang jam tersebut. Untuk dia nak cantumkan penutup pada jam tersebut, kita guna skru. Okey, apa guna skru? Macam mana kita nak tahu skru? Apa beza skru dengan paku? Apa beza skru dengan paku? Skru kenapa? Apa dia? Skru dia ada apa? Skru dia ada apa? Panggil apa tu? Ni skru. Dia ada apa ni? Oh. Apa namanya? Berbenang kan? Ah. Skru ada berbenang. Okey, tetapi paku tak ada berbenang. Paku sebenarnya adalah baji. Bukannya dalam kumpulan skru. Skru dia ada berbenang yang digunakan untuk mencantumkan dua permukaan, melekatkan dua permukaan. Itu yang pertama. Okey, yang kedua dia ada roda dan ganda. Kat mana roda dan ganda? Pada pemutar jam tersebut. Kalau kita nak betulkan jarum jam, macam mana kita nak betulkan jarum jam? Kita akan pulas dia punya nut, dia punya roda kat situ. Itu dia ada roda dan ganda. Yang ketiga, kita ada gear. Gear dalam jam tersebut yang ada gear besar, ada gear kecil. Sebab jam, dia ada jarum saat, dia ada jarum jam. So, macam mana nak gerakkan jarum-jarum tersebut? Maka dia ada gear. Okey? Itu adalah beberapa contoh mesin kompleks dan bagaimana kita cerakinkan mesin ringkas yang ada dalam sesuatu mesin kompleks. Okay, setakat ni faham atau tidak? Faham. Betul, faham ya? Okey, sekarang kita akan pergi kepada mesin lestari pula. Apa itu mesin lestari? Macam mana kita nak kenal sesuatu mesin tu lestari ataupun tidak? Okey, penciptaan mesin yang lestari. Okey, mesin lestari. Apa itu mesin lestari? Mesin lestari ialah, okey tengok mesin yang tahan lama. Okey, ciri-ciri mesin lestari. Yang pertama, mesti tahan lama. Okey, takkanlah kita baru beli hari ni, esok dah rosak. Maka kita tak panggil dia sebagai mesin lestari. Mesin lestari ciri yang pertama mesti tahan lama. Kita boleh pakai bertahun-tahun. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, tidak mudah rosak. Okey. Yang ketiga, menguntungkan. Menguntungkan dari segi mana? Menguntungkan maksudnya dia tak mudah rosak, value for money, kemudian dia dapat membantu kita membuat pelbagai kerja, menjimatkan masa kita, menjimatkan tenaga kita. So kita kalau dia menguntungkan, maka dia adalah mesin lestari. Okey, bukan maksud kita nak jual balik mendapat duit, bukan menguntungkan dari segi menjimatkan masa kita, menjimatkan tenaga kita, banyak hasil yang kita dapat melakukan satu kerja dengan lebih banyak hasil yang kita akan dapat. Contohnya kalau kita bertani, kita menggunakan sesuatu mesin, maka hasil pertanian tu akan dihasilkan dengan lebih banyak. Kita jual, kita dapat keuntungan yang banyak. Okey, itu maksud menguntungkan.
Okey, tidak memberikan kesan buruk kepada alam sekitar, artinya tidak mencemarkan alam tidak mengeluarkan asap yang hitam, gelap ataupun mencemarkan air. Itu kalau dia ada ciri-ciri itu, maka dia tidak dikategorikan sebagai mesin lestari. Okey. Dan yang terakhir, mudah dan selamat digunakan. Dia tidak berbahaya kepada pengguna, tidak berbahaya kepada manusia. Okey, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ciri mesin lestari. Kalau dia ada kelima-lima ni, maka dia adalah kategori mesin lestari. Okey, sekarang kita akan tengok contoh-contoh mesin lestari. Okey, kita tengok bidang yang pertama dalam bidang pertanian dulu Pada zaman dahulu, kalau nak membajak tanah, manusia akan gunakan haiwan, betul? Dia akan gunakan haiwan ataupun dengan tulang pak kerat manusia. Manusia sendiri menggunakan tulang pak kerat dia untuk membajak tanah. Tetapi sekarang telah kerja-kerja tu semua telah dapat diselesaikan dengan mudah sebab kita telah menggunakan apa ni? Apa nama alat ni? Ni. Apa tahu? Digunakan untuk membajak sawah. Apa nama alat tu? Tahu? Tahu tak? Ini adalah traktor. Okay? Gunakan traktor. So, banyak masa dapat dijimatkan. Maka lagi apa? Jimat masa, jimat tenaga, kemudian dapat menghasilkan hasil tanaman yang lebih banyak. So daripada kita guna haiwan ataupun kudrat manusia, mungkin kita cuma dapat membajak tanah dalam satu petak saja. Yang tu yang mampu. Tetapi kalau kita guna traktor, mungkin banyak petak sawah yang dapat dikerjakan. So dapat menjimatkan masa. Ini dalam bidang pertanian. Pertanian iaitu membajak tanah. Selain daripada itu, kerja-kerja menuai. Zaman dahulu mereka menggunakan sabit saja. Iaitu manusia sendiri yang akan menuai. Bayangkan nak tuai padi dalam kawasan yang luas. So mengambil masa yang lama. Manusia cepat penat, letih. Tetapi sekarang kita dah guna mesin bajak. Mesin tuai padi. Mesin tuai padi yang di mana mengambil masa yang sangat singkat. Kerja dapat dilakukan dengan cepat, mudah. Okey. So ini adalah contoh-contoh mesin lestari dalam bidang pertanian. Yang seterusnya dalam bidang perindustrian, bidang perkilangan. Okey, apakah dia? Bidang perindustrian contoh dalam bidang pembinaan rumah, kontraktor. Kalau dulu kontraktor dia nak bina rumah, dia nak bancur simen, mungkin dia akan guna cangkul saja. So kalau nak bina rumah, setakat sebuah rumah tu boleh. Kalau nak bina bangunan, kamu rasa boleh tak dia hanya menggunakan cangkul saja? Boleh tak macam tu? Tentulah mengambil masa yang lama. Okey, so sekarang dia ada mesin bermotor yang boleh digunakan untuk membaju simen di tapak binaan. So ini adalah contoh yang pertama dalam bidang perindustrian. Contoh yang kedua adalah dalam untuk mengangkat beban di gudang. Kalau dia secara manual, dia mungkin guna troli sahaja. Dalam guna troli mungkin 3 kotak saja dia mampu angkat. Okey, kalau dia menggunakan jentera bermotor, lebih daripada tu dia boleh angkat. Okey. So manusia hanya tekan saja tekan saja motor tu untuk mengangkut semua kotak-kotak yang ada di situ. Ini adalah contoh dalam bidang perindustrian. Okay, sekarang kita tengok dalam kehidupan seharian kita yang paling dekat dengan kita. Okey. Yang pertama, ini mungkin alat ni mungkin kamu tak jumpa dia nak kisar bahan mentah di dapur, contohnya bawang, cili, menggunakan batu kisar ni. Mungkin kat rumah dah tak ada dah zaman-zaman dulu. Sebelum adanya pengisar moden iaitu blender, mesin bermotor. Okey. Nenek kita orang zaman dahulu menggunakan mesin ini. Bukan mesin, menggunakan alat ini. Mesin pengisar. Sangat berat. Saya pernah nampak kat rumah di kampung pun ada benda ni. Kita nak masak orang-orang dulu nak masak pun mengambil masa yang lama. Tapi sekarang kita semua dah ada blender kat rumah. Tekan je button tu terus jalan. Betul tak? Pernah guna tak blender kat rumah? Pernah.
Benar, okey. So nak masak boleh diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat. Okey, selain daripada tu, yang ni pun paling dekat dengan kita kan. Kalau dulu-dulu menggunakan tangan je nak basuh baju. Tetapi sekarang kita semua, hampir semua rumah dah ada mesin basuh. Lebih cepat, lebih mudah, banyak juga kuantiti pakaian yang dapat dibasuh, cepat kering. Sebab dia dah boleh dia tolong spinkan, keringkan untuk kita. Okey. Itu di antara contoh-contoh mesin yang dalam kehidupan seharian kita yang dapat membantu melancarkan kehidupan kita seharian. Okey, sekarang secara rasminya kita dah habis untuk topik ini, silibus ini. So, kamu ada satu projek mudah. Projek ini adalah projek untuk TP6. Contoh projek mudah TP6 untuk topik mesin. Okey, topik mesin. Apakah contoh projek mudah? Okey, kat sini saya ada 4 video YouTube yang akan saya tunjukkan pada kamu sebagai panduan, sebagai contoh. Kamu boleh ambil mana-mana saja ataupun kamu ada idea lain pun boleh. Okey, macam mana nak hasilkan projek ini? Kamu hasilkan projek tu, kamu rakamkan, kamu terangkan apakah kegunaannya. Mesin apa yang kamu telah cipta tersebut. Okey, jom kita tengok yang pertama. Okey, ini adalah mesin apa ni? Mesin apa tu? Jongkan jongkik. Jongkan jongkik. Menggunakan mesin apa? Menggunakan mesin tuas. Okey, ini adalah contoh langkah kerja yang dibuat oleh murid ini. Dia menghasilkan jongkan jongkik iaitu mesin tuas. Okey. Ini yang pertama. Okay, sekarang dia menggunakan takal. Ni takal. Takal, apa beza takal dengan gear? Apa beza takal dengan gear? Tahu tak takal dengan gear, apa beza? Gear dia roda bergigi. Okey, takal pula dia ada alur kat tengah yang digunakan untuk letakkan tali, untuk mengangkat objek, menurunkan objek, menarik objek. Okey, ini adalah takal. Contoh takal Dia guna buat perigi saja ni. Ni pun dia buat perigi. Ni weight anchor ni adalah roda dan ganda. Dia buat perigi, sorry. Ini roda dan ganda buat perigi. Okey, kat sini ada langkah kerja macam mana dia buat. Saya forwardkan je lah, nanti kamu boleh tengok Yang ini adalah ini pun sama jugalah. Takal juga Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia dia buat lastik. Budak ni buat lastik Saya tunjukkan secara ringkas saya macam mana dia buat lastik. Yang ni dia ambil daripada buku teks Okey. Sangat mudah, dia gunakan apa saja yang ada di rumah dia. Kotak tisu. Okey, itu yang ni. Sekarang yang ini adalah katapung. Menggunakan batang aiskrim. Dia buat katapung Dia gunakan getah. Nutup botol. Dia letakkan gam untuk letakkan penutup botol tersebut. Okay, sekarang dia boleh gunakan katapult tu. Playtime. Yes, nampak? Boleh? Ini adalah mesin tuas. Okay, ini adalah mesin tuas. Okay. Ni pada satu. Dia buat perigi.
menggunakan mesin roda dan ganda. Ini ada penutup botol warna putih tu. Okey, dapat? Tengok. Okey. Boleh buat? Boleh buat ke? Boleh? Boleh. Okey, nanti saya akan Allah. okey, insyaAllah. Bagus. Nanti saya akan sharekan video-video ini dalam grup so kamu boleh tengok. Kalau kamu ada idea lain daripada tu pun saya tak kisah boleh. Kemudian rakamkan video. Dalam rakaman kamu kena sebut apakah, kamu kena present lah, persembahkan hasil kamu tu. Dan jangan lupa bagi tahu mesin apa yang kamu buat. Okey. So sekarang saya nak ajak kamu lihat buku Mesir Digital. Kerja tak banyak, mudah saja. Lihat muka surat 114. 114. Okey, boleh saya mulakan? Boleh cikgu? Okey. Boleh. Okey. Mesin kompleks. Raja di bawah menunjukkan sejenis mesin kompleks. Gambar ni saya dah tunjuk tadi iaitu mesin pengasah pensel. Namakan alat dalam raja di atas. Namanya apa tadi? Apa jawapan dia? Pengasah pensil. Yes. Pengasah pensel. B. Sebelum tu tulis nama dekat atas tu. Nama dalam buku kamu tu. Dalam buku Mesir Digital tu. Nama, kelas dan juga tarikh hari ini 1 bulan 11. Nama ringkas pun tak apa. Adakah alat dalam raja di atas merupakan mesin ringkas atau mesin kompleks? Apa jawapan kamu? Apa jawapan kamu? Mesin kompleks. Ya, mesin kompleks. Berikan maksud mesin kompleks. Mesin kompleks ialah mesin yang terdiri daripada gabungan beberapa mesin. Ringkas. Yes, mesin ringkas. Apakah mesin ringkas yang terdapat pada alat di atas? Tandakan right pada jawapan kamu. Apakah mesin ringkas yang ada pada pengasah pensel tersebut? Yang pertama, dia ada apa? Roda ganda. Bagus, roda dan ganda. Okey, ada lagi tak? Tuas ada tak tuas? Ada ke tuas kat situ? Okey, dia ada apa lagi? Baji. Terus dia ada baji. Lagi? Ada lagi tak? Dia juga ada skru Dia ada juga skru sebab dia nak cantumkan komponen-komponen tersebut. Ada skru kat situ Sekarang tengok E. Apakah kelebihan mesin kompleks? Apa kelebihan mesin kompleks? Dia tahu lah mesin ni apa fungsinya untuk memudahkan Kerja. memudahkan kerja. Okay. F. Apakah contoh alat yang mempunyai mesin ringkas X? Bulatkan jawapan yang betul. Nampak tak X tu kat atas tu? Dia macam ada alur-alur dekat situ. Ada berbenang. Dia ada berbenang. Dia macam siapa? Pembuka tin ke mentol ke penyendal pintu? Mentol. Mentol, yes. Sebab dia ada berbenang Okay, sekarang lihat muka surat 100.
115. Tulis nama ringkas, hari Soalan A. Raja di bawah menunjukkan 3 orang pekerja sedang memindahkan bata-bata di atas bangunan yang sedang dibina. Rosli, Rajesh, kemudian Rahman. Siapakah yang menggunakan mesin kompleks dalam kerjanya? Bulatkan jawapan yang betul. Siapa dia? Rahman. Bagus, Rahman. Okey, sekarang B. Senarakan mesin ringkas yang terdapat dalam mesin kompleks yang digunakan oleh individu yang kamu cakap tadi. Rahman kan? Rahman menggunakan mesin kompleks iaitu mesin apa nama alat tu Apa nama alat tu? Kereta apa? Kereta sorong. Yes, kereta sorong. Kereta sorong sebenarnya adalah mesin kompleks. Dalam mesin kompleks tu ada beberapa mesin ringkas. Apakah mesin ringkas yang ada pada kereta sorong? Yang pertama dia ada apa? Tuas. Yes, dia ada tuas. Dia ada apa yang kedua? Roda. Roda saya tak betul. Roda dan? Dan ganda. Yeah, roda dan ganda. Ada lagi tak? Skru. Sekejap. Skru tak ada. Yang dekat tayar tu sebenarnya roda dan ganda Okey, tu saja. Tuas, roda dan ganda. Okay, C. Siapakah yang dapat menyelesaikan kerjanya dengan lebih mudah? Siapa dia? Rahman. Ya, Rahman. Berikan inference untuk menyokong kamu. Kenapa Rahman menggunakan mesin untuk? Siapa yang menggunakan mesin? Rahman menggunakan, ni satu ni dua. Rahman menggunakan mesin untuk Memudahkan kerjanya. memudahkan kerjanya. Okey. Sekarang D. Bandingkan masa yang diperlukan oleh Rosli dan Rajesh dengan masa yang diperlukan oleh Rahman memindahkan bilangan batu bata yang sama. Masa yang diperlukan oleh Rosli dan Rajesh untuk menyelesaikan kerja adalah berbanding Rahman. Kita sebut masa Lebih lama. Lebih lama. Lebih lama dia nak siapkan kerja dia. Rahman dah siap, dia tak siap-siap lagi. E. Cadangkan satu mesin ringkas lain yang digunakan untuk memudahkan kerja ini selain menggunakan kereta sorong tu. Kamu rasa apa lagi mesin ringkas yang boleh kita gunakan untuk nak angkat batu-batu tu naik ke level yang atas? Takal. 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 Okey, sebelumnya saya terlupa dekat Rahman tu dia ada sata condong kan? Nampak tak? Pelantar yang rata. Tu ada sata condong sebenarnya. Tengok pada soalan B. Tengok soalan B balik B. Tuas, roda dan ganda. Kemudian ada sata condong. Sata condong. Sata condong tu ada pada pelantar yang dinaik tu. Pelantar yang condong. Berbeza berbeza aras tu. Itu adalah sata condong. So kamu tambah situ kat B Okey, sekarang soalan yang terakhir. Mudah je Terakhir, 116. Tulis nama. Okey, tulis nama. Mesin kompleks jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan tentang masa perjalanan yang diambil oleh 2 orang murid untuk ke sekolah. Rumah kedua-dua orang murid ini terletak sejauh 1.5 km dari sekolah. Murid A berjalan kaki. Masa yang diambil 30 minit. Murid B berbasikal. Masa yang diambil 10 minit saja. Berdasarkan keputusan dalam jadual di atas, nyatakan satu inference. Kenapa budak B tu 10 minit je sedangkan budak A tu lama 30 minit? Kenapa?
Kenapa? Siapa yang cepat sampai? Murid B. Murid B. Berikan saya inference. Murid B cepat sampai kerana Dia menggunakan basikal. dia menggunakan basikal yang mempercepatkan dia ke sekolah. Murid B cepat sampai kerana dia menggunakan basikal yang mempercepatkan dia ke sekolah. B. 1. Nyatakan pemboleh ubah dimalarkan. Apakah malar? Apa yang malar dalam ni? Sama je, pemboleh ubah yang kekal, pemboleh ubah yang tidak berubah. Murid A, murid B. Cara ke sekolah berbeza Seorang berjalan kaki, seorang berbasikal. Masa yang diambil dicatatkan. Kedua-duanya nak pergi mana? Murid A dan B, kedua-dua nak pergi mana? Sekolah. So apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? Dia kata dia gerak 1.5 km dari rumah. Jarak perjalanan ke sekolah. Jarak rumah ke sekolah. Jarak perjalanan ke sekolah. Sama. Dua-dua melalui jarak yang sama. Apa pemboleh ubah bergerak balas? Ada dalam jadual. Apa yang diperhatikan? Apa yang direkodkan? Masa Masa apa? Masa yang diambil. Diambil. Okey, masa yang diambil. C. Ramalkan masa yang diambil oleh murid B jika dia dihantar oleh ayahnya ke sekolah dengan menaiki motosikal. Kalau dia berbasikal 10 minit. Tapi ayah dia hantar dengan menggunakan motosikal. Kamu rasa berapakah masa yang diambil untuk dia sampai ke sekolah? Adakah 5 lebih? minit. 5 minit. Yes, kamu boleh letak sebarang nombor yang kurang daripada 10 minit. Kalau kamu letak 10 minit salah. Letak 9 minit pun betul. Letak 11 minit salah. Kena letak sebarang nombor yang kurang daripada 10 minit. Sebab motosikal lebih cepat berbanding basikal. Okay, saya ambil sini adalah 5 minit. Okay, sekarang Raja di bawah menunjukkan sebahagian daripada binaan basikal. Okey, nombor 1 dan 2. 1 tu apa? 1 tu apa? Gear. 1 tu gear. 2? Roda dan ganda. Ya, roda dan ganda. Okey. Dapat? Oh, ada jawapan kat bawah labelkan. Okey, sekarang tugasan kamu ada 2. Yang pertama buku Mesir digital, muka surat 114, 115, 116. Itu tugasan yang pertama. Manakala tugasan yang kedua adalah buat satu projek mudah.